tukang keris tak ramai. Jadi kita kena wujudkan tukang-tukang baru supaya tukang lama bila andai kata dia dah tak ada pengganti dia. Keris ni juga identiti Melayu tu sendiri, pengenalan diri dan juga suku, kaum dan juga keluarga. Keris memang sentiasa ada peminat dan juga sentiasa ada permintaan. Ombak beralun tenang. Diikuti hembusan angin kencang mencuit gigi pantai Port Dickson. Pemandangan yang menenangkan, saksi penyambung sebuah legasi. Keris, senjata agung dalam dunia Melayu. Rupa bentuknya sahaja mampu menimbulkan perasaan gerun kepada musuh. Ia juga sinonim dengan jati diri masyarakat Melayu. Malah dikaitkan dengan peradaban dan adat berbudaya. Didefinisikan sebagai senjata bermata dua yang tajam dengan bilah yang lurus atau berluk. Keris mempunyai sejarah yang panjang mempamerkan peranannya daripada Kesultanan Melayu hinggalah ke era moden yang tidak lekang dengan kehebatan dan unsur mistik. Ia merupakan warisan budaya Melayu yang harus dikembang dan dipertahankan. Minat dan cintanya yang mendalam terhadap keris benar-benar mengubah hidupnya. Bermula sebagai seorang pengumpul keris, Tajuri Muhammad Sidri, 47 tahun, cukup arif dengan seni senjata keris. Kini bergelar tukang empu keris di bengkelnya Kampung Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan. Tajuri mencurahkan segala bakat dan kemahirannya dalam penempaan keris, termasuk mendalami sejarah senjata itu. Keris ni juga melambangkan kita kata identiti Melayu tu sendiri, pengenalan diri dan juga suku, kaum dan juga keluarga. Kalau kita nak katakan keris ni yang berasal daripada mana, kita cuma boleh meletakkan bahawa keris ni asalnya daripada Nusantara, rumpun Melayu. Sebab tak ada daripada bangsa lain. Kesemuanya benda adalah keris. Cuma daripada segi bentuk saja agak berbeza mengikut suku dia ataupun mengikut keadaan tempat tu. Ada juga kerajaan-kerajaan Melayu lain, contoh macam di Patani kita ada keris Tajong, kita kata di Kelantan pun ada keris Tok Chu, di Terengganu ada Melela. Jadi di kawasan belah selatan ni dia lebih dikenali sebagai keris Bugis Riau. Cuma zaman-zaman dulu mengenali sesuatu suku melalui senjata tu sendiri. Keris dalam adat Melayu dan juga ras dalam sesuatu rumpun tu sendiri. Sebelum bergelar sebagai tukang keris, Tajuri hanya membuat parang dan pisau pada 2004. Namun kerana minatnya yang mendalam dalam kesenian senjata Melayu ini, dia nekat untuk mempelajari ilmu membuat keris yang dirasakan lebih sesuai dengan jiwanya. Tajuri banyak merantau ke serata negara untuk mendalami ilmu penghasilan keris dengan beberapa pembuat keris tempatan sehingga bergelar penempa keris sejak 8 tahun lalu. Ini kira kata atas dasar perjuangan juga. Kita korbankanlah apa yang kita ada, apa yang kita rasa keselesaan kita tu untuk pergi menjadi tukang keris. Sebab tukang keris ni kadang-kadang, yalah macam saya sendiri pun saya tak ada guru untuk kita refer, untuk kita kaji selidik, bersoal jawab, kadang-kadang tak ada. Jadi nak tak nak kita terpaksalah cari keris lama, lepas tu kita cuba duplicate benda tu ataupun kita copy balik. Dengan segi bentuk dia, asal macam mana sukat dia apa semua memang agak susah. Sebab kita di Malaysia ni tak ada tukang yang boleh bercerita tentang macam mana bentuk pada asalnya. Jadi pendedahan tu agak kurang. Dalam Malaysia ni sendiri pun tukang pun kita boleh kira pakai jari. Jadi ini salah satu sebabnya kenapa saya pergi ke arah menjadi tukang keris ni, disebabkan salah satunya dia mungkin pasal seni jugalah. Agak jarang, tak ramai lah anak-anak muda sekarang ni termasuk dalam bidang ni.
Sudah menjadi rutin harian Tajuri setiap hari, memulakan pembuatan keris yang ditempah waktu dini hari. Untuk menghasilkan sebilah keris Bugis Lok 3, dapur angkut bisu seperti ini, minimum campuran besi yang digunakan ialah sebanyak 3 jenis besi dengan sekurang-kurangnya 1 kali lipatan besi semasa proses penempaan. Lebih banyak lipatan besi, lebih halus garisan pamor atau corak garisan yang terhasil pada bilah keris, menjadikan ia lebih cantik dan bernilai. Keris ni dia ada dua konsep sebenarnya. Keris ni pembuatan dia ada yang mengikut cara tradisional, ada juga yang mengikut cara moden. Biasanya keris-keris yang dibuat cara moden ni adalah keris yang kita kata souvenir. Konsep tradisional ni dia masih lagi menempa secara satu ataupun dua bilah saja. Biasanya keris yang tradisional ni dia akan cara penggunaan api dia, dapur dia yang agak cara lama. Besi-besi lama ni kandungan aloi dia tinggi. Jadi pembentukan bilah ataupun segi pamor dia lebih cantik daripada besi-besi baru. Kalau kita kata keris yang cantik ni tak semestinya besi yang berpamor. Waimah besi sebatang sekalipun, kalau olahan dia tu cantik ataupun pembentukan tu lebih cantik, lenggok dia yang cantik apa semua, kadang-kadang besi sebatang ni lebih mahal daripada besi yang bercampur ataupun berpamor tadilah. Luk berapa luk ni? Ni 3 luk. 3. Menurut Tajuri, setiap penempa keris, masing-masing daripada mereka punyai cara dan gaya tersendiri dalam menghasilkan keris. Pemilihan jenis besi seperti besi mentah, tawar dan melela sangat memainkan peranan penting dalam penghasilan mata keris yang berkualiti dan tahan lama. Keris sekarang ni banyak menggunakan bahan-bahan besi baru. Bahan-bahan besi baru ni pula ada juga kandungan-kandungan yang bagus. Cuma agak terhad sebab contoh macam bahan-bahan keris ni pula kita nak mencari ni pun memerlukan modal. Jadi kadang-kadang kita terpaksa upah orang untuk cari besi-besi lama apa semua untuk kita gunakan balik besi-besi lama tu untuk kita tempa menjadi sebilah keris balik. Permukaan bilah keris yang sudah diperhalusi akan diteruskan dengan proses rendaman asid getah selama 3 hingga 4 jam untuk mengeluarkan pamor pada bilah. Antara ciri yang dititik beratkan oleh penggemar keris. Tak semestinya semua orang akan memandang satu benda tu cantik. Sebab setiap orang ada cita rasa masing-masing. Ada yang juga suka yang keris yang agak simple tapi menarik bagi dia. Ada juga yang jenis keris yang agak mewah tapi dari segi tarikan dia tu kurang. Ada yang suka je dengan keris melela. Ada juga yang suka dengan keris yang kita kata berpamor, kita kata. Itu memang tak boleh lagi daripada cita rasa masing-masing. Sebagai seorang peminat dan pengumpul keris lebih 30 tahun, Tajuri sudah memiliki lebih 50 jenis keris dari pelbagai era. Setiap keris mempunyai nilai sejarah tersendiri dan kebanyakannya daripada jenis keris Bugis Riau. Keris tertua dalam simpanan milik Tajuri berusia lebih 500 tahun dari zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kebanyakan kolektor-kolektor lama ni biasanya diorang lebih pada mengkaji lah. Kadang-kadang ada kala keris yang diorang buat collection ni adalah keris-keris yang agak nilai tinggi. Sebilah keris antik ni dia boleh pergi dengan nilai cecah dia sampai ratusan ribu pada. Tapi kita kena tengok daripada segi material dia, daripada segi usia dia dan juga sejarah dia sendiri. Sebilah keris macam ni. Macam contoh di kawasan sini, dokoh ni sendiri pun buatan lama, antik. Dan juga buatan memang handmade. Material dia adalah perak. Kalau kita tengok daripada segi sarung dia, ini adalah tanduk gading. Jadi yang putih ni adalah gading. Dan juga yang hitam ni adalah tanduk kerbau. Jadi proses dia membuat memang agak rumit. Ini yang agak tinggi nilai dia sebabkan salah satunya pembuatan dia dan juga bahan dia sendiri. Keris macam ni hanya dimiliki oleh pejawat di dalam istana dan juga pembesar-besar istana sahaja yang boleh memiliki sebilah keris. Pemakaian keris memang khas untuk hanya kepada orang-orang istana sahaja. Ni kita kata dia agak item yang agak susah kita nak jumpa kalau sekarang ni.